Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, selamat datang ke Majlis Convocation Universiti Kebangsaan Malaysia ke-41. Tahniah diucapkan kepada para graduan di atas kejayaan yang telah dicapai. Bagi menghormati majlis, mohon sidang hadirin bersama-sama menyanyikan lagu negaraku, memberikan tepukan setiap kali tamatnya penyampaian ijazah kepada setiap fakulti, memberi sepenuh perhatian ketika majlis berlangsung, tidak mengambil gambar kecuali dari tempat duduk masing-masing, tidak merokok, mematikan telefon bimbit atau menggunakan fungsi senyap, berada di tempat duduk serta tidak meninggalkan dewan ini sebelum majlis selesai. Para graduan adalah diingatkan supaya membawa bersama kad pintar. Mohon kerjasama sidang hadirin yang duduk di barisan hadapan untuk tidak duduk bersilang kaki. Dan jika memerlukan sebarang bantuan, sila berhubung dengan para penyambut tetamu yang sentiasa bersedia membantu. Terima kasih. Hormat diraja. Hormat sedap. Istiadat Convocation Universiti Kebangsaan Malaysia ke-41 terdiri daripada 3 pegawai dan 48 pegawai kadet siap untuk diperiksa. Tuanku.
Mohon perkenan meneruskan acara. Monggo. Usap! Senjata! Hormat diraja! Hormat! Senjata! Usap! Senjata! Perarakan besar masuk ke Dewan. Majlis mohon berdiri.
Diiringi cokma, perakan Chancellor masuk ke Dewan. Majlis mohon terus berdiri.
Mohon keredaan Allah bacaan Al-Fatihah diketuai oleh Dr. Abdul Rahman bin Mahmud, Ketua Pusat Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Persembahan choir lagu varsity kita dan ilmu mutu dan budi oleh kumpulan choir Universiti Kebangsaan Malaysia. Pengumuman tujuan Majlis Convocation Universiti Kebangsaan Malaysia ke-41 oleh Naib Chancellor. Dipersilakan Yang Berbahagia Profesor Tan Sri Datuk Sri Dr. Sharifah Hafsah Syed Hassan Shahabuddin. Ampun Tuanku, Patik memohon limpah perkenan Tuanku untuk memaklumkan kepada hadirin tujuan majlis ini diadakan. Para hadirin sekalian, saya dengan sukacitanya memaklumkan bahawa majlis ini adalah Majlis Convocation Universiti Kebangsaan Malaysia ke-41 yang tujuannya pada sidang pertama ini ialah untuk menganugerahkan ijazah kehormat Doktor Falsafah Pentadbiran Pendidikan, ijazah Doktor Falsafah, ijazah Doktor Kesihatan Masyarakat, ijazah Doktor Pentadbiran Perniagaan, ijazah Doktor Pakar dan ijazah Sarjana, seperti yang diperuntukkan di dalam fasal-fasal perundangan mengenai penganugerahan ijazah dan diploma. Convocation ini juga bertujuan mengisytiharkan pemenang hadiah dan pingat kepada graduan yang cemerlang. Perisytiharan pembukaan Majlis Convocation Universiti Kebangsaan Malaysia ke-41 oleh Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus Tuanku Chancellor. Dengan sukacitanya, beta isytiharkan Majlis Convocation Universiti Kebangsaan Malaysia ke-41 ini dibuka. Ucapan Naib Chancellor dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Menghadap ke bawah duli yang maha mulia, yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus, Tuanku Ibn Mukhris Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia. Ampun Tuanku. Patik dan seluruh warga UKM merafak sembah, menjunjung kasih atas keberangkatan ke bawah duli yang maha mulia Tuanku ke Majlis Convocation UKM ke-41 ini. Patik sekalian mendoakan semoga duli yang maha mulia Tuanku terus bersemayam di atas takhta dengan penuh kedaulatan. Patik turut merafak sembah tahniah atas pengurniaan Doktor Kehormat Undang-Undang pada duli yang maha mulia Tuanku oleh University of Glamorgan, Wales, United Kingdom pada awal tahun ini. Penganugerahan ini merupakan pengiktirafan ke atas sumbangan duli yang maha mulia Tuanku memperkukuhkan hubungan Malaysia dengan United Kingdom. Sesungguhnya, patik sekalian menumpang limpahan penghormatan daripada pengiktirafan ini dan menjunjung setinggi-tinggi kasih di atas dorongan dan naungan ke bawah duli yang maha mulia Tuanku untuk patik sekalian berusaha untuk menjadikan UKM sebuah universiti ternama. Ampun Tuanku, patik memohon perkenan ke bawah duli yang maha mulia Tuanku untuk patik menyampaikan sepatah dua kata kepada hadirin sekalian. Yang teramat mulia Tunku Panglima Besar Kedah, Datuk Seri Diraja Tan Sri Tunku Puteri Intan Safinas binti Tunku Abdul Halim Muazzam Shah, Ahli Jemaah Pemangku Sultan Kedah, Pro-Chancellor UKM, Ahli-ahli Lembaga Pengarah UKM, Naib Chancellor dan Rektor Institusi Pengajian Tinggi, Timbalan-timbalan Naib Chancellor, Pegawai Pengurusan Utama, ahli-ahli Senat dan ahli akademik, dev-dev kehormat, pegawai kanan universiti, para ibu bapa, ahli keluarga graduan dan graduan yang diraikan. Saya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama di Majlis Convocation ke-41 UKM. Bagi pihak seluruh warga UKM, saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua graduan yang akan menerima ijazah kedoktoran, ijazah doktor pakar perubatan dan doktor pergigian, serta sarjana UKM Graduate School of Business. UKM turut mengucapkan tahniah kepada para ibu bapa dan keluarga graduan. Pada majlis convocation ini, UKM menganugerahkan ijazah doktor kehormat kepada 3 tokoh terkemuka yang telah memberi sumbangan besar kepada pembangunan bidang masing-masing. Tokoh tersebut ialah Profesor Dr. Ganjar Kurnia, Tan Sri Datuk Seri Dr. Rubaiyah Zambahari dan Tan Sri Dr. Sulaiman Mahmud. Pada sidang ini, saya merakamkan ucapan tahniah kepada yang berbahagia Profesor Dr. Ganjar Kurnia yang akan dianugerahkan ijazah kehormat Doktor Falsafah Pentadbiran Pendidikan. Beliau adalah seorang tokoh yang berpegang bahawa pendidikan harus merentas universiti untuk mendekati masyarakat, membina negara bangsa dan mengerat hubungan wilayah dan Nusantara. Dalam konteks ini, beliau telah banyak memperkukuhkan kesetiakawanan yang telah lama terbina antara UKM dengan Universitas Pajajaran bagi memajukan bidang akademik dan menjalin hubungan akrab antara Malaysia dan Indonesia. Saya turut merakamkan tahniah kepada 2 penerima anugerah pelajaran diraja. Mereka adalah saudari Nur Syazwina Kamarudin, graduan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, dan
Saudara Chin Chuin Hao dari Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. Anugerah ini diberikan kepada pelajar yang cemerlang dalam akademik, banyak menyumbang bakti kepada masyarakat dan mempamerkan ciri-ciri kepimpinan serta kepribadian yang luhur. Sidang hadirin sekalian, pada majlis convocation ini, UKM menghasilkan 6,830 orang graduan yang terdiri daripada 444 penerima ijazah Doktor Falsafah, 306 ijazah Doktor Pakar Perubatan dan Pergigian, 1,779 ijazah sarjana, 4,205 ijazah sarjana muda dan 96 diploma siswaza. Ini yang tertinggi PhD yang dikeluarkan oleh UKM. Dengan ini, alumni UKM berjumlah 163,853 orang. Kita yakin jaringan yang luas ini telah memberi sumbangan yang sangat bermakna bukan sahaja kepada Malaysia tetapi juga kepada dunia keseluruhannya. Alumni UKM yang di luar negara telah menubuhkan chapter atau cawangan alumni di kota atau wilayah negara masing-masing, terutamanya di Indonesia dan Thailand. UKM sekarang menjadi pilihan utama pelajar dari 64 negara. Para hadirin sekalian, UKM lahir atas perjuangan rakyat untuk menubuhkan sebuah universiti di kemuncak sistem pendidikan kebangsaan. Pengasas UKM dan pewaris yang melaksana tanggungjawab selama 43 tahun telah bertungkus lumus berusaha menjadikan UKM sebuah universiti kebangsaan yang ulung dalam arena pendidikan tinggi antarabangsa yang berperjuangkan bahasa Melayu. Hasil titik peluh semua warganya, UKM telah berjaya mengekalkan status sebagai universiti penyelidikan selama 7 tahun berturut-turut. UKM telah menyahut aspirasi Plan Transformasi Negara yang menuntut universiti penyelidikan membina budaya inovasi yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial ke arah membina negara maju berpendapatan tinggi. UKM telah berganding bahu dengan semua pihak, kerajaan, industri dan masyarakat di dalam dan luar negara untuk menerokai pendekatan baru bagi menghasilkan graduan, terutamanya di peringkat pasca siswaza, yang bukan sahaja mempunyai ilmu tinggi tetapi juga mahir dalam inovasi, pengurusan teknologi dan keusahawanan, iaitu ciri-ciri yang sangat penting bagi memajukan ekonomi berteraskan inovasi. Pendekatan baru ini mengintegrasikan program pendidikan dengan penyelidikan serta pengkomersialan supaya idea dan reka cipta yang dihasilkan penyelidikan dapat dibawa ke pasaran oleh pelajar dan juga penyelidik yang telah didedahkan ilmu keusahawanan. Pendekatan ini berlaku dalam sekitaran yang diperkayakan dengan inovasi dan sokongan dari segi pembangunan prototipe, pendaftaran hak intelektual dan pembangunan model perniagaan. Pelajar dan penyelidik juga diketemukan dengan pelabur dan industri berkaitan. Saya sukacita memaklumkan bahawa UKM satu-satunya universiti di Malaysia yang kalau tidak di dunia, yang mewajibkan modul keusahawanan dalam kurikulum tahun 1 bagi semua pelajarnya.
Ini diikuti oleh elektif sebanyak 6 kredit di tahun 2 dan 3. Dilaksanakan oleh Pusat Pembangunan SME dan Keusahawanan atau SESMED. Pelajar-pelajar pasca siswazah terutamanya dari UKM GSB berperanan juga sebagai pemudah cara dalam proses ini. UKM GSB yang diiktiraf sebagai top business school juga telah memperkenalkan beberapa kaedah seperti Bootcamp Innovation Management and Technopreneurship yang memastikan graduan memenuhi kehendak pasaran semasa. Di samping itu, program inovasi dan keusahawanan juga telah diwujudkan di peringkat sarjana muda dan sarjana. Pasca siswazah sangat penting bagi merangsang ekonomi berteraskan inovasi. Justru UKM pengambilan pasca siswazah dipertingkatkan dan enrolment mencecah 10,165 orang atau hampir 50% daripada keseluruhan pelajar pada sesi ini. Pelajar peringkat kedoktoran merupakan 35.7% dari jumlah pasca siswazah. Selaku penyelidik, pasca siswazah melahirkan banyak idea baru serta reka cipta berteraskan sains, kejuruteraan, perubatan dan lain-lain. Namun, reka cipta ini akan tertinggal di makmal-makmal jika tidak dikenal pasti dan diberi nilai baru oleh usahawan yang menjelmakan reka cipta ini ke bentuk produk yang boleh dipasarkan. Justru UKM telah menitik beratkan latihan pengkomersialan kepada penyelidik termasuk pasca siswazah. Dengan cara ini, latihan di peringkat PhD bukanlah semata-mata untuk mendapat ijazah akademik, tetapi ditambah nilai dengan kaedah untuk membawa idea ke pasaran melalui startup companies dan penjanaan hasil jualan. UKM menekankan keusahawanan kerana pelajar harus diasuh dengan minda dan kemahiran untuk menjana pekerjaan sendiri dan tidak terlalu mengharapkan pekerjaan daripada kerajaan atau majikan lain. Keusahawanan, terutamanya yang berteraskan inovasi berteknologi, adalah cara penting merangsang pertumbuhan ekonomi dan juga kemajuan diri sendiri. Alhamdulillah, ramai pelajar UKM telah tamat pengajian dan dengan yakin telah melancarkan bisnes sendiri. Setakat ini, SESMED melaporkan 103 syarikat atau startup companies kepunyaan pelajar telah dilancarkan dan sedang menjalankan perniagaan. Inilah satu pendekatan UKM menyumbang kepada ekonomi berinovasi negara. Selain itu, para pelajar juga telah menunjukkan kehandalan dalam pertandingan keusahawanan. Pelajar UKM telah muncul Johan Program SME University Internship Championship 2013. Mereka menerima hadiah bernilai RM12,000 dan bantuan keuangan skim Prosper Siswazah bernilai RM50,000 daripada PUNB dan RM10,000 menerusi dana usahawan muda SME Bank. Saya diberitahu ada RM250,000 lagi. SESMED juga telah memenangi grant daripada Yayasan Mastercard melalui bernilai $350,000 atau lebih pada 1 juta lah, 1.2 juta ringgit Malaysia, untuk menunjukkan cara kita mengendalikan modul keusahawanan di UKM kepada universiti-universiti lain yang menjadi ahli Talwar Network of Community Engaged Universities
dan SESMAD akan membantu membangunkan keusahawanan berteraskan model ini di universiti-universiti ini. Para hadirin sekalian, UKM tidak hanya menumpu kepada pemindahan teknologi untuk menjana kekayaan. Keterlibatan erat dengan masyarakat membolehkan UKM memindah ilmu dan teknologi hasil penyelidikan untuk pembangunan masyarakat. Malahan, bulan Ogos lalu merupakan bulan yang sangat istimewa bagi hubungan UKM dengan masyarakat. Kampus UKM di Langkawi yang terkenal dengan penyelidikan, pendidikan dan perkhidmatan berkaitan geopark telah diberi pengiktirafan yang besar apabila Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berkenan menamakan kampus tersebut sebagai Kampus Sultan Abdul Halim Muazzam Shah pada 11 Ogos 2013. Dalam bidang perubatan pula, Kampus Kesihatan Komuniti UKM di Teluk Intan yang menumpu kepada kesihatan warga emas pula dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Perak Darul Ridwan, Raja Dr. Nazrin Shah Ibni Sultan Azlan Muhibbuddin Shah pada 21 Ogos 2013. Pada 26 Ogos 2013, Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor telah berangkat melawat dan menyaksi sendiri penyelidikan dan perkhidmatan yang diberi oleh Kampus Penyelidikan Marine UKM di Mersing. Dalam perkhidmatan kesihatan, UKM diberi kepercayaan oleh kerajaan untuk membina sebuah hospital pakar kanak-kanak di tapak Pusat Perubatan UKM di Ceras. Ini adalah hospital pakar kanak-kanak yang pertama di negara ini. Yang amat berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak Perdana Menteri telah menyempurnakan majlis pecah tanah pada 23 Ogos 2013. Para graduan sekalian, sepanjang pengajian anda, UKM telah berusaha menjadi wadah mengilham harapan, mencipta masa depan anda sekalian. Ekosistem ilmu dan budaya inovasi serta keusahawanan bertujuan membentuk kecemerlangan sahsiah yang menyeluruh. Justru hayatilah segala yang dipelajari dan dialami dengan baik dan beretika, kerana ilmu yang dimiliki hanya berguna apabila dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Ingatlah, pembelajaran tiada hentinya dan pengembaraan ilmu perlu diteruskan demi penambahbaikan diri dan kemajuan negara. Peliharalah nama baik diri, ibu bapa, UKM dan Malaysia. Saya berdoa agar anda terus cemerlang dalam kejayaan dan kehidupan. Mengkudu dan sirih melata di pagar, kena matahari daunnya lebat. Ilmu diperoleh sentiasa segar jika berbakti kepada masyarakat. Ampun tuanku. Demikianlah saja ucapan Patik. Patik dan seluruh warga UKM sekali lagi merafak sembah, menjunjung kasih atas keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia tuanku ke majlis ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus, Tuanku Chancellor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan salam sejahtera. Beta bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya beta dapat berangkat ke Majlis Convocation UKM ke-41 pada pagi ini. Beta merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada para penerima anugerah dan graduan atas kejayaan cemerlang ini. Beta juga menzahirkan ucapan tahniah kepada para ibu bapa, pensyarah, pentadbir dan semua pihak yang telah melaksanakan peranan serta pengorbanan bagi memastikan kejayaan para graduan. Majlis ini adalah penerusan tradisi universiti untuk meraihkan usaha gigih semua pihak yang dilambangkan oleh kejayaan para graduan. Di sebalik kejayaan itu adalah kebijaksanaan dan pengorbanan seluruh pendukung daripada pengurusan tertinggi merentas semua lapisan warga universiti, ibu bapa, penaja biasiswa dan pinjaman, rakan-rakan serta pelbagai pihak berkepentingan yang telah melaksanakan tanggungjawab masing-masing dengan baik. Justru amatlah wajar untuk para graduan menghargai dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kejayaan anda sekalian. Ini tidak bermakna penggembaraan dalam pencarian dan penerokaan ilmu serta kemahiran sudah menemui noktahnya. Selagi terdaya, proses pembelajaran tidak akan berakhir, sama ada ianya dalam bentuk formal atau tidak formal. Dalam tempoh 43 tahun, UKM telah dan terus menempuh pelbagai perubahan, tuntutan, perkembangan dan pembangunannya. Daripada sebuah universiti kecil dan amat sederhana, UKM terus berjuang menjadi simbol dan jati diri kebangsaan yang mendaulatkan bahasa, budaya dan nilai pribumi sebagai teras bernegara. Kini UKM antara 100 universiti terbaik Asia dan terangkum dalam 3% universiti terbaik dunia. Sebagai sebuah universiti yang masih muda, sudah pasti pencapaian ini amat membanggakan. Justru wajar beta mengucapkan syabas dan tahniah kepada para pensyarah, warga kerja, pelajar dan pengurusan tertinggi UKM atas kejayaan melonjakkan kedudukan universiti ini dalam penerafan antarabangsa. Ini bukan suatu yang mudah untuk dicapai, sebaliknya adalah hasil penggemblengan pelbagai sumber, keupayaan, perancangan dan strategi pelaksanaan. Secara khusus, beta merakamkan ucapan tahniah kepada Naib Chancellor Profesor Tan Sri Datuk Seri Dr. Sharifah Habsah Said Hassan Shahabuddin yang telah memberi pimpinan cemerlang sehingga mampu meletakkan UKM pada kedudukan yang ternama ini. Pelbagai kejayaan bertaraf antarabangsa yang diukir oleh warga UKM adalah hasil dorongan berterusan beliau, selain peranan aktifnya dalam pelbagai pertubuhan serta agensi kebangsaan dan global. Beta percaya kejayaan ini tidak harus menjadikan kita terus berpuas hati dengan pencapaian yang dicipta. Teruslah berusaha dengan gigih untuk menjadikan universiti sebagai institusi masyarakat yang mampu menangani persoalan serta permasalahan sejagat dan bukan sekadar mengejar ranking atau kedudukan. Pada hemat beta, taraf berotonomi yang diberikan kepada UKM pada awal tahun lalu merupakan pengiktirafan terhadap kemampuannya mentadbir organisasi secara teratur, jujur
dan berintegriti. Beta juga yakin ini adalah kesempatan dan peluang untuk UKM bergerak dan bertindak dengan lebih inovatif dan kreatif. Hasil penyelidikan intensif, universiti seharusnya berupaya mengukir kejayaan yang lebih gemilang dari sudut pengubalan teori baru, penemuan spesies baru, penciptaan kaedah baru ataupun perekaan alat baru, yang semuanya memberi dampak bermakna dalam kehidupan masyarakat dan manusia sejagat. Beta turut berkeyakinan dalam era transformasi ekonomi berteras ilmu pengetahuan yang menuntut anjakan baru disebabkan perubahan deras yang berlaku, UKM sentiasa mampu menjadi pencetus dan peneraju inovasi, menghasilkan ilmu baru dalam pelbagai bidang yang digerakkan oleh kekuatan program pengajian, kewibawaan ahli akademik, kemantapan sistem pendidikan dan persekitaran budaya keilmuan. Para graduan sekalian, hari ini anda benar-benar menjadi seorang dewasa yang akan menentukan corak dan masa hadapan anda sendiri. Anda juga sedia maklum bahawa di luar kampus terbentang pelbagai peluang selain cabaran yang juga pelbagai sifatnya. Beta percaya hasil pendidikan beracuan UKM yang lentur telah menjadi anda seorang siswazah yang tabah dan kental semangat juang untuk menongkah arus cabaran globalisasi. Melangkahlah dengan yakin dan bangga bahawa anda adalah alumni UKM yang melambangkan wajah dan citranya. Anda adalah cerminan kepada UKM. Anda adalah sebahagian daripada pengukir jenama UKM dalam kalangan komuniti perniagaan dan swasta, sektor kerajaan dan awam, serta masyarakat umum dalam negara dan di peringkat antarabangsa. Ilmu yang diperolehi akan lebih bermanfaat seandainya digunakan untuk kebaikan kehidupan manusia sejagat. Berbaktilah menerusi kemahiran dan kedudukan anda pada masa akan datang dengan ilmu pengetahuan berguna yang telah dijana untuk terus membina dan membangunkan negara ini. Peliharalah nama baik anda, ibu bapa, guru, universiti dan tanah air. Beta berdoa semoga anda berjaya dalam semua lapangan yang diceburi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penganugerahan ijazah dimulakan. Penganugerahan ijazah kehormat Dr. Falsafah Pentadbiran Pendidikan. Dipersilakan Pemiratul Umum Profesor Insinyur Dr. Riza Atiq Abdullah Oki Rahmat, Pengarah Pusat Pembangunan Akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganjar Kurnia. Lahir di Bandung pada 3 Januari tahun 58. Kalau ingin mencari seorang intelektual di Jawa Barat yang sentiasa resah dan prihatin kepada persoalan yang menghambat masyarakat, budaya dan persekitarannya, Profesor Dr. Engineer Ganjar Kurnia adalah tokoh yang amat dikenali. Justru tidak hairanlah pada usia 51 tahun yang dikira masih muda,
beliau diangkat menjadi Rektor Universiti Pajajaran ataupun UNPAD, antara universiti ternama di Indonesia dan rata Asia Tenggara pada tahun 2007. Jawatan berprestis tetapi berat pertanggungjawaban ini digalasnya sehingga kini. Jauh sebelum menjawat jawatan rektor, beliau sudah mendukung kuat kerjasama dengan Universiti Kebangsaan Malaysia, khususnya kolaborasi pendidikan tinggi yang merangkumi persidangan, penyelidikan, pertukaran kepakaran, kajian penandaarasan, pertukaran pelajar dan pelaksanaan program akademik. Paling menonjol dalam kerjasama kedua universiti ini ialah pelaksanaan Simposium Kebudayaan Indonesia Malaysia ataupun SKIM yang sudah berlangsung hampir 30 tahun. Meskipun beliau tidak terkelompok sebagai pengasas SKIM, beliau adalah pembentang kertas kerja dalam SKIM semenjak 20 tahun yang lalu. Simposium 2 tahunan yang dianjur secara bergilir antara UKM dan UNPAD bagi mengupas tema kontemporari sudah membentuk trademark yang tersendiri dan sentiasa dinantikan oleh para akademia, budayawan, karyawan, penggubal dasar, pemerintah dan mahasiswa pasca siswajah sebagai simposium bertaraf tinggi dan forum meledakkan penemuan dan pemikiran baru yang kadangkala mencabar teori yang diterima pakai secara konvensional sekian lama. Ternyata SKIM telah mencetus pelbagai perkembangan intensif dalam nuansa akademik, bukan saja antara kedua-dua universiti, malah antara Malaysia dengan Indonesia, bahkan arena akademik di Asia Tenggara. Kekukuhan hubungan ini telah mendorong laluan kerjasama yang lebih melebar dan bersifat langsung dengan penganjuran bersama UKM UNPAD dalam bidang perubatan atau kedoktoran bagi peringkat jajah pertama yang bermula pada tahun 2006 di kampus UNPAD Bandung. Kini hasil kerjasama utuh itu telah melahirkan doktor perubatan bagi 2 kohort yang bukan sahaja menyaksikan generasi berilmu dalam bidang pengkhususan kedoktoran, malah mempamerkan tahap kepedulian sosial yang tinggi yang tentunya terbentuk menerusi pendidikan holistik yang disediakan oleh UNPAD. Kelangsungan yang lancar itu sudah pasti hasil dukungan padu para pemimpin UNPAD yang diterajui oleh rektornya, termasuk Profesor Ganjar Kurnia. Akademia tegar yang memulakan kerjaya akademik sebagai pensyarah pada tahun 1979 ini tidak pernah berasa selesa dengan kedudukannya sebagai ilmuwan yang hanya berteori. Justru berlatar belakangkan disiplin sosial ekonomi dan sosiologi kedesaan. Tanpa lelah beliau melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pentadbiran di universiti, penyelidikan dalam bidang sosial, ekonomi, kemasyarakatan, dan kedudukan yang turut ditaja organisasi antarabangsa, perunding kepada institusi nasional dan antarabangsa, dan pemimpin serta aktivis kepada pelbagai organisasi yang dianggotai oleh masyarakat. Sebagai ahli akademik, Profesor Ganjar Kurnia turut menulis secara prolifik dalam bidang kepakaran dan kecenderungannya. Kepeduliannya terhadap soal keutuhan paksi bangsa, iaitu kebudayaan dan kesenian masyarakat Indonesia tinggi sekali. Dalam kerangka pendidikan, beliau berbicara kepada khalayak umum, menulis buku dan kolumnis di akhbar, meminati karya seni tinggi yang kritis oleh tokoh terkemuka seperti W.S. Rendra, menyegarkan budaya dan seni masyarakat, malah seorang pencipta dan pengarah pementasan teater, menerusi hampir 10 hasil karyanya sendiri. Dengan keterlibatan merata dalam konteks pendidikan menyeluruh di universiti, masyarakat massa, pemimpin wilayah, dan negara serta organisasi antarabangsa yang bersifat formal dan tidak formal, bersama kesetiakawanan kental yang ditunjukkan kepada UKM dan Malaysia, maka amat wajarlah UKM menganugerahkan Profesor Dr. Insinyur Ganjar Kurnia dengan ijazah kehormat Dr. Falsafah Pentadbiran Pendidikan. Ampun Tuanku, patik mohon berkenan ke bawah duli yang maha mulia Tuanku, menganugerahkan kepada Ganjar Kurnia ijazah kehormat Dr. Falsafah Pentadbiran Pendidikan. Dengan kuasa yang ada pada beta, maka beta anugerahkan
kepada Ganjar Kurnia ijazah kehormat Dr. Falsafah Pentadbiran Pendidikan. Ucapan balas penerima ijazah Ucapan balas penerima ijazah kehormat Dr. Falsafah Pentadbiran Pendidikan dipersilakan Yang Berbahagia Profesor Insinyur Dr. Ganjar Kurnia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Menghadap ke bawah duli yang maha mulia yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus Tuanku Mukhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia. Ampun Tuanku, patik merafak sembah menjunjung kasih atas berkenan ke bawah duli yang mulia Tuanku menganugerahkan ijazah kehormat Dr. Falsafah Pentadbiran Pendidikan kepada patik di Majlis Convocation Universiti Kebangsaan Malaysia ke-41. Ampun Tuanku, patik dengan penuh takzimnya memohon limpahan kurnia ke bawah duli yang maha mulia Tuanku mengizinkan patik menyampaikan sepatah dua kata kepada sidang hadirin sekalian. Yang teramat mulia Tunku Panglima Besar Kedah Datuk Seri Diraja Tan Sri Tunku Putri Intan Safinaz binti Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah, Ahli Jemaah Pemangku Sultan Kedah, Pro Chancellor UKM. Yang berbahagia Profesor Tan Sri Dato Sri Dr. Sarifah Hafsah Syed Hasan Shahabuddin, Naib Chancellor, Ahli Lembaga Pengarah Universiti, Naib Chancellor dan Rektor Institut Pengkajian Tinggi, Timbalan-timbalan Naib Chancellor, Pegawai Pengurusan Utama, Ahli-ahli Senat dan ahli-ahli akademik, Pegawai Kanan Universiti, para ibu, bapa dan ahli keluarga graduan yang dihormati, serta graduan yang dirayakan. Ampun Tuanku, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan, sehingga pada hari ini patik dapat berdiri di mimbar majelis yang terhormat ini. Terima kasih yang tiada terhingga atas perkenan ke bawah duli yang mulia, yang maha mulia Tuanku menganugerahkan ijazah kehormat Dr. Falsafah Pentadbiran Pendidikan. Suatu kebahagiaan dan kebanggaan karena penganugerahan ini diberikan oleh universiti yang sangat terkemuka dengan reputasi yang sudah mendunia. Melihat latar belakang dari penganugerahan yang intinya terkait dengan semangat dan kegiatan kerjasama, khususnya dalam bidang pendidikan, maka sesuai dengan namanya, tidaklah mungkin suatu kerjasama dapat dicapai tanpa adanya kesediaan pihak-pihak untuk melakukan kerjasama tersebut. Apa yang dianugerahkan hari ini tidak terlepas dari kebersediaan UKM untuk menjalin kerjasama dengan Universitas Pajajaran. Sebagai masyarakat dunia, memang sudah selayaknya apabila kita bisa saling memberi dan saling bahu-membahu untuk kepentingan peradaban dan kemanusiaan secara keseluruhan. Melalui interaksi dan komunikasi yang intens selama bertahun-tahun, terutama melalui Simposium Kebudayaan Indonesia-Malaysia yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1985, banyak hal sudah dicapai. SKIM telah meningkatkan interaksi keilmuan di antara para akademisi, budayawan, dan pelajar di antara dua universiti, juga telah menghasilkan berbagai temuan dan pemikiran-pemikiran baru yang membanggakan, yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Pada perkembangannya, SKIM tidak hanya diikuti oleh UKM dan UNPAD saja, namun juga universiti lainnya.
Kesepahaman dan kesaling pengertian di antara para akademikus dapat menjadi modal dasar bagi terciptanya kesepahaman yang lebih besar di dalam membangun saling pengertian dan kerjasama antar bangsa. Pilihan kebudayaan sebagai tema awal sangatlah tepat, karena melalui kebudayaan kita dapat lebih mengenal kekhasan dan kelebihan masing-masing untuk kemudian dapat dijadikan sebagai nilai-nilai universal bagi kemajuan. Karena adanya kerjasama, kami banyak belajar dari UKM, antara lain di dalam mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pidato penganugerahan Dr. Honoris Causa, Profesor Tan Sri Dr. Syarifah Hapsah Syed Hasan Shahabuddin di UNPAD beberapa waktu yang lalu, telah memberikan inspirasi yang sangat berharga di dalam menempatkan inovasi sebagai penggerak keterpaduan antara dunia pendidikan, perguruan tinggi, dunia pemerintahan, bisnis, dan industri. Di dalam konteks UNPAD, apa yang diterima pada hari ini adalah merupakan hasil dukungan dari berbagai pihak. Saya hanyalah merupakan salah satu bagiannya saja. Tanpa dukungan dan kekompakan tidaklah mungkin penghargaan ini diperoleh. Oleh karena itu, sekali lagi, terima kasih kepada semuanya. Hanya kepada Allah jualah saya berdoa, semoga seluruh amal baik yang diberikan mendapat balasan yang berlipat. Cendrawasih burung Papua, bulunya indah tak terkirakan. Terima kasih yang tiada terhingga atas anugerah yang diberikan. Pasar baru tempat belanja, membeli apapun semua tersedia. UKM terus berjaya, mengibar ilmu untuk raja, rakyat, dan negara. Ampun tuanku, demikian sajalah ucapan Patik. Patik sekali lagi merafak sembah, menjunjung kasih atas perkenan ke bawah duli yang maha mulia tuanku, menganugerahkan ijazah kehormat Dr. Falsafah kepada Patik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman penganugerahan ijazah oleh Naib Chancellor dipersilakan. Ampun tuanku, Patik memohon perkenan Buah Duli Yang Maha Mulia tuanku menganugerahkan ijazah Doktor Falsafah, ijazah Doktor Kesihatan Masyarakat, ijazah Doktor Pentadbiran Perniagaan, ijazah Doktor Pakar dan ijazah Sarjana kepada para graduan berkenaan seperti yang disenaraikan dalam buku cenderamata. Dengan kuasa yang ada pada beta, maka beta anugerahkan ijazah Doktor Falsafah, ijazah Doktor Kesihatan Masyarakat, ijazah Doktor Pentadbiran Perniagaan, ijazah Doktor Pakar dan ijazah Sarjana kepada para graduan berkenaan seperti yang disenaraikan dalam buku cenderamata. Dipersilakan Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Nur Azlan Ghazali, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Akademik dan Antarabangsa. Ampun tuanku, Patik memohon perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia tuanku menyempurnakan penganugerahan ijazah Doktor Falsafah, ijazah Doktor Kesihatan Masyarakat dan ijazah Doktor Pentadbiran Perniagaan kepada para graduan berkenaan seperti yang disenaraikan dalam buku cenderamata. Ijazah Doktor Falsafah, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan.
Ismadi Haji Ismail, Rosilawati Amiruddin, Zuroni Madjuso, Salmah Muhammad Saleh, Wai Chung Kain, Behrouz Ghaleri, Ijazah Doktor Falsafah Fakulti Farmasi, Said Nasir Abbas Bukhari, Syahida Muhammad Said, Ijazah Doktor Falsafah Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, Nuri Al-Lafi Ali Akil, Wisam Jasim Hilo, Fatimah Mahmud, Nur Hidayah Abu, Rahim Ataullahi Ishkur, Muhammad Manir Aliyu, ASM Mukhtir Uzzaman, Nur Hafiz Muhammad Nur, Nagur Aziz Kamal Basha, Ruslizam Daud, Malik Mahli, Ishan Ismail, Chan Siu Chong, Ishak Muhammad, Wan Hasrul Nizam Wan Mahmud, Muhammad Basri Ali, Chiu Siu Leong, Muhammad Elias S.A. Kushrin Sulaiman, Ipung Fitri Purwanti, Harmin Sulistianing Tita, Hamimah Abdurrahman, Syahad Nidal Dawud Al-Yusuf, Oci Mustafa,
Adi Harmoko Saputro, Azman Hamzah, Henry Yanda, Yoviel, Dedi Karni Pano, Muhammad Nazri Borhan, MD Shabir Hussein, Nura S. Muhammad, Zainab Abdullah Muhammad Al-Hassan, Arafah Awandullah Abbas Bakhid, SM Tahidul Islam, Samani Keshani, Abdul Wahab M.A. Butina, Hamid Menci Musa, Ijazah Doktor Falsafah Fakulti Pendidikan, Salhah Abdullah, Zarina Mat Yasin, Rafidah Kastawi, Sudirman Sinring, Rosima Alias, Gulsam Begum Khalid, Jamila Bibi Abdullah, Rashida Rahman, Farida Saleh, Lee Tin Tin, Nurshida Muhammad Saleh, Mazilah Mashin, Syamsuddin Muhammad, Zulfaka Ishak, Kamarul Azman Abdul Salam, Nur Azman Hassan, Abdul Hamid Abdurrahim, Ahmad Masrizal Muhammad, Rosniza Zaharuddin, Put Kemri, Abdul Halim Abdullah, Zunwanas Muhammad, Idris, Anwar Saleh, Samsiah Man, Rita Kurnia Sabaruddin,
Fardos Ahmad Muhammad Gad, Amin Al-Hadi Syafi'i, Muhammad Syafi'i Abdul Manam, Yantri Maputra, Abdul Kalk A. Omar El-Asfar, Ijazah Doktor Falsafat Fakulti Pengajian Islam Rifanto Ridwan, Nur Hafizi Yusuf, Muhammad Ridwan Hambali, Muhammad Izhar Arif Muhammad Hashim, Azlin Alisa Ahmad, Aisyah Jami'an, Suhailah Abdul Mu'in, Syahrul Faizaz Abdullah, Hannanah Mukhtar Tabrani, Hajjah Nur Hira Haji Nur Kasih, Nur Salimah Abu Mansur, Abdul Majid Mahmud Muhammad, Muhammad Zaidin Man Elias Muhammad, Syahrul Anwar Nurdin, Ahmad Talal Hassan, Afrizal Nur, Ala Atullah Awad Ar-Rawahni, Roslan Ali, Taufik Ismail, Kabir Adam Muhammad, Ala Abdul Salam Ajma, Aguswan Rashid, Elmi Baharudin, Ijazah Doktor Falsafah dan Ijazah Doktor Kesihatan Masyarakat Fakulti Perubatan Lim Mun Nien, TG Syahrul Anwar, TG Ahmad Basri, Azalina Zainuddin, Nur Ashikin Abdul Mukti, Nur Faizatul Shalida Omar, DR Azizah Ugusman, Dr. Tuti Ningsih Muhammad Dom, Nur Azlin Muhammad Nordin,
Dr. Mahibureti Abuduli, Naimiti Jiang Maimaiti, Dr. CSP Wekadi Gunawan, Nur Afiah Muhammad Zulkifli, Dr. Halimatus Sa'diah Minhad, Dr. Hafizah Pasi, Dr. Natrah Muhammad Saad, Dr. Nur Fatihah Oh Abdullah, Zuraimi Zainuddin, Ahmad Abdul Muhammad Al-Shah Daifat, Ijazah Dr. Falsafah Fakulti Sains dan Teknologi, Muhammad Nasir Mat Arif, Erman Tair, Tan Pei Kian, Kartini Ahmad, Nur Fifah Baco, Kamisah Jaafar, Fazlina Aman, Yulia Resti, Siti Amira Othman, Ni Azlin Ni Arifin, Marina Muhammad Tok, Mi'zah Saleh, Ajga Ching, Syafruddin Sidi, Nur Asikin Muhammad Nurdin, Nur Aini Hamzah, Engku Zahara Engku Zawawi, Rohaiza Saad, Dr. Akinuye Olawale Faith Anthony, Yusuf Abu Isa Abdul Etba'ah, Nur Hayati Muhammad, Nur Elianti Ali Othman, Juliana Jumal, Zulfikar, Ngan Chai Kyong, Maznah Zainul, Asmalia C. Ahmad, Maizura Murad, Walina Pindi,
Engkaling, Sri Harminda Pahartanto, Tan Yen Ni, Radiatul Mardiyah Hassan, Wan Rosita Wandin, Nur Fadlina Abdul Halim, Vera Yanuar, Wong Yun Ting, Teh Chin Hong, Nur Asrinda Muhammad Bunori, Zaima Azira Zainal Abidin, Nurli Kusuma, Dedi Putra, Yi Wayan, Douglas Lau Singong, Melissa Wong, Ong Xiong Xiang, Mazlan Isa, Bandar Ali Abdul Qadir Asbahi, Salwa Abdul Jalil, Saad Muhammad Saleh Ahmad, Chin Chow Kiat, Ahmad Rushdi Muhammad, Hao Chun Yan, Ganeshri Salvarashran, Fatimah Abdul Wahid Aldi, Ali Abdul Hussein Saleh Al-Wakil, As'ad Mahdi, Che Yu Hong, Ishaq Mansur, Bashar Mofhar Abdul, Ahmad Ana Ape,